Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas yang mana semalam kita dikejutkan dengan satu video TikTok yang lebih kurang dalam 20 ke 44 saat yang mengatakan bahawa SPRM menawarkan Wan Saiful 10 juta untuk aniaya Muhyiddin. So kita tonton dulu videonya. Pihak SPRM menawarkan kepada Wan Saiful Wanjan RM 10 juta yang mana untuk menukar kenyataan dan mengatakan bahawa dia telah menerima arahan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menerima wang rasuah dan sebagainya. Daripada video yang kita dengar ini, dan kita tahu bahawa SPRM dengan begitu cepat sekali menjawab isu ini dan menafikan bahawa tidak pernah menawarkan RM 10 juta kepada Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wanjan sebagai pertukaran untuk menganiaya bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam kenyataan juga Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki mengecam seorang individu yang mendakwa dirinya penyelidik bebas untuk Wan Saiful. Dan di sini juga kita lihat kenyataan tegas daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM mengatakan bahawa manusia beginilah yang merosakkan kepercayaan masyarakat kepada SPRM. Dalam waktu yang sama kita tahu selepas itu apabila video itu menular dan satu kenyataan maaf dibuat oleh individu, dan kita lihat kenyataan itu juga melalui surat kepada SPRM. Dan di sini kita lihat bahawa dia menulis permohonan maaf kepada SPRM yang mana kenyataannya dia mengatakan bahawa tersilap cakap selepas Laskar Cyber Pakatan Harapan memprovokasinya dengan meninggalkan komen semasa stream langsung TikToknya. Dan di sini juga dia kata video yang dihasilkan telah diedit, membuatnya seolah-olah dia membuat dakwaan terhadap SPRM. Dan dia kata juga dakwaan ini hanya kabar angin yang ingin disahkan kepada Wan Saiful. Saya tidak berniat menuduh mana-mana pihak termasuk Tan Sri Azam Baki, di mana video tersebut telah dipotong oleh Cyber Trooper Pakatan Harapan dan disebar seolah-olah saya hanya menyebut SPRM menawarkan 10 juta kepada Datuk Wan Saiful. So pada saya yang mana apabila dia menyebut di sini tersilap cakap, itu sudah jelas. Apabila kita membuat live nih, saya bukan pengalaman 2 hari dalam sosial media nih. So saya pun bertahun tiap-tiap hari saya membuat ulasan, membuat video, kadang-kadang ada yang live. Jadi kalau kita bercakap secara tidak teliti ataupun kita tidak berhati-hati, maka akan keluar satu kenyataan yang seperti ini. Dan apabila kamu tersilap cakap, yang mana berlaku juga kepada beberapa sahabat saya, maka tindakan undang-undang terus berjalan. Permintaan maaf pada saya boleh dibagi sebagai manusia, tetapi apa yang kamu telah buat merosakkan seluruh negara, seluruh orang yang melihat media sosial ini. Jadi berhati-hatilah di situ. Yang kedua, setelah itu dia mengatakan bahawa dia menjawab provokasi yang ditinggalkan oleh Laskar Cyber Pakatan Harapan. Ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Kita sebagai pemain media, sebagai media sosial ini, kita tidak kenal adakah ini orang Pakatan Harapan, adakah orang ini orang PKR, orang DAP, orang Amanah, orang PAS, orang UMNO, orang Bersatu, Pejuang dan sebagainya, ataupun warisan, ataupun GPS. Tetapi apabila kamu keluar kenyataan bahawa ini adalah Cyber Trooper Laskar Cyber Pakatan Harapan, kamu seolah-olah menuduh Pakatan Harapan. Ini juga saya harap Pakatan Harapan boleh mengambil tindakan kepada individu ini. Yang mana kalau kita fanatik dengan politik, ataupun seperti dia ini fanatik dengan individu yang bernama Wan Saiful, kamu sedang mencari makan dengan Wan Saiful, silakan. Tetapi tidak perlu kamu membabitkan komponen parti orang. Yang mana kamu dah buat salah, kamu kata menjawab,
itu cyber trooper. Apabila kamu membuat permohonan maaf kepada SPRM seperti ini dan kamu menyalahkan kerana diprovokasikan oleh cyber trooper ataupun Laskar Cyber Pakatan Harapan, kamu perlu juga menunjukkan bukti bahwa siapa yang buat provok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kata video itu disunting. Saya rasa SKKM pun boleh membuat penilaian dalam video yang disunting ataupun diedit bagaimana. Dan ini juga harus diteliti betul-betul, kerana saya tidak mau kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang menyokong kepada Perikatan Nasional seperti mana individu ini berlaku. Dan apabila kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen kepala batas baru-baru ini di hujahnya di sidang parlimen yang mempertahankan perkara-perkara seperti ini, yang suka memfitnah. Ini kalau memfitnah di politik, individu politik ke politik, kita boleh jawab. Tetapi ini memfitnah contohnya melibatkan SPRM, polis contohnya. Ini tidak boleh kita benarkan karena ini adalah jabatan kerajaan, badan beruniform yang harus dipercayai oleh semua rakyat untuk mereka jalankan kerja mereka. Kalau kita mengganggu-gugat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, maka kepercayaan rakyat kepada badan beruniform kita tidak ada. Jadi individu ini tidak merasa menggunakan uniform bagaimana bekerja dengan menggunakan uniform ini. Jadi kamu tidak layak untuk membuat komen yang selebihnya. Apabila kamu mengatakan video ini disunting, maka kita akan mencari asal-usulnya video ini. Saya harap menteri yang terlibat membuat semakan ataupun ambil take note berkenaan dengan isu ini. Apalagi melibatkan Menteri Komunikasi, SKKM. Kalau betul perkara ini berlaku, harus diambil tindakan segera. Kita tidak nak perkara-perkara seperti ini memfitnah. Jadi apa yang kita dengar tentang isu kenyataan dikeluarkan oleh ahli parlimen kepala batas apabila mempertahankan TikTokers yang konon-konon yang menyokong kepada mereka. Kalau ini adalah satu perkara yang betul, adakah TikTokers seperti ini yang kita nak mempertahankan? Adakah kita ni nak buat TikTok untuk mencari glamour, untuk mencari view yang banyak demi untuk membodek pemimpin-pemimpin kita? Pada saya sebagai pemain media, saya yang membuat TikTok lah, membuat YouTube lah, Facebook lah dan sebagainya. Saya cuma untuk mengeluarkan idealisme saya, perjalanan bagaimana kita melihat politik ini. Jangan kita fanatik sangat. Walaupun saya individu yang berada dalam komponen PKR, duduk dalam komponennya Pakatan Harapan itu. Tetapi saya tidak boleh fanatik, keterlaluan kepada apapun sumber, walaupun melibatkan presiden saya. Karena kita perlu meneliti. Apalagi kalau kita tidak melibatkan diri dalam memegang jawatan penting dalam partinya. Ini kalau kita fanatik dengan seorang individu dan kita sanggup mengeluarkan hujah-hujah yang tidak bernas, maka akan dilihat, akan dinilai. Saya rasa sepanjang saya membuat video, sepanjang saya berbuat live, saya rasa tidak pernah video saya dipotong, diedit dengan tujuan yang tidak betul. Kalau memang betul. Jadi sepatutnya, kalau kamu hebat membuat live di TikTok, kamu rasa kamu udah pandai sangat, kamu harus ada satu salinannya, walaupun kamu buat live. Jadi apa-apa yang berlaku, dia akan menjadi rujukan kamu sendiri. Kalau begini, kamu sendiri tak ada rujukan, lepas itu kamu salahkan orang ini, salahkan orang itu. Jelas di sini, ini adalah satu pembohongan. Jadi pada saya, SPRM harus meneliti. Jika dia tidak bersalah, tak apalah dilepaskan. Tetapi kalau bersalah, ambil tindakan yang begitu tegas kepada orang seperti ini. Karena inilah yang merosakkan negara. Individu-individu seperti inilah yang akan membuatkan ramai rakyat terpengaruh dan merosakkan negara yang tercinta kita ini. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.